Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, apa khabar semua? Pagi-pagi ni, so siapa yang dah sampai tempat kerja, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT sebab dah sampai tempat kerja. Siapa yang tengah on the way, so saya doakan semoga selamat sampai. Okay. So, siapa yang tengah minum kopi pagi-pagi, so share ramai-ramai pada semua kawan-kawan you all supaya lebih ramai dapat manfaat berkenaan dengan apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni, iaitu proses beli rumah. Sambungan daripada yang semalam. Sebab semalam saya dah share berkenaan dengan proses beli rumah lebih kurang dalam 4 poin yang saya dah share. So pagi ni saya nak sambung lagi. Okay. So siapa yang dengan saya pagi, siapa yang bersama-sama saya pagi ni, so boleh komen sikit. Komen. Kita komen pagi ni, cuba komen proses beli rumah. Okay. So lepas you all komen, you share, tag kawan-kawan you all yang mana yang dalam proses sedang beli rumah, yang mana yang sedang cari rumah, yang mana dah beli rumah tapi nak tambah rumah lagi. Okay. Okay. So saya nak sambung berkenaan dengan semalam proses beli rumah. Saya dah share berkenaan dengan 4 poin. So pagi ni saya sambung lagi. Tapi sebelum saya sambung, saya nak inform, saya nak recap sikit satu benda penting yang saya rasa saya kena bagi tahu supaya you all semua faham berkenaan dengan apa yang saya nak bagi tahu. Bila you all dah beli rumah, okay, semalam saya dah sampai tahap submit loan dengan bank. So once bank dah approve you all punya loan, so you all kena tengok which one is the best. Sebab saya cakap semalam, at least you all submit satu bank, itu memang confirm lah kena submit. Kalau tak dapatlah approval. Lain lah kalau you submit loan LPPSA, memang itu je jawapan dia. Right, betul ke betul? Okay, point nombor berkenaan dengan submit loan. So once you submit dengan satu bank, at least kalau kata worst to worst scenario, you rasa macam you nak tengok which one is the best offer yang bank boleh bagi kepada you all punya kredit, kepada you all punya diri. Okay. So bagi saya, you at least you submit dengan 3 bank. Okay, you submit dengan 3 bank, A, B dengan C. So 3 bank yang berbeza supaya dia orang boleh bagi dekat you all 3 offer yang berbeza. So bila you dah dapat 3 offer tu, baru you decide which one is the best. Sebab you nak ambil financing, you nak ambil housing loan, bukanlah satu-satu tempoh benda yang pendek. Okay. So tempoh dia agak panjang. At least kena ambil dalam tempoh 30 ataupun 35 tahun. Jadi you all kena betul-betul faham apa isi kandungan yang berada dalam letter offer tu. So bagi saya, ini benda-benda basic lah. Okay. Sebenarnya dia ada go on detail lagi, tapi saya share benda basic dulu. Apa yang you all patut tahu dalam letter offer tu, apa yang kena ada dan apa yang dia orang offer. So daripada apa yang dia orang offer tu, apa yang bank tu offer, you boleh decide sama ada you nak ambil ke tak. You nak ambil bank A, you nak ambil bank B, ataupun you nak ambil bank C. Okay. Benda yang pertama sekali yang you all kena ambil tahu dalam letter offer adalah berapa MOF. Faham ke faham MOF? Margin of financing. So berapa margin of financing yang pihak bank bagi dekat you all? Satu. Okay. So yang kedua, berapa lama tempoh financing yang dia bagi. Sebab ada yang bagi 30 tahun, ada yang bagi 35 tahun, mungkin bagi 34 tahun, 33 tahun. So you kena tahu benda tu. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang you all kena tahu adalah dia punya MRTT. Okay, Mortgage Reducing Term Takaful. Ataupun kalau untuk konvensional, dia adalah MRTA, Mortgage Reducing Term Assurance. Okay. So poin yang ketiga, MRTT you kena tahu. You kena ambil tahu berapa banyak MRTT tu dia cover. Okay. So dia cover sama dengan tempoh pembiayaan, ataupun dia cover you all buat pinjaman ataupun you all buat pembiayaan selama 35 tahun, tapi MRTT tadi cover 25 tahun je. So you kena tahu kenapa. Lepas tu yang kedua, MRTT tu you buat loan, you buat financing 300,000. Okay, MOF yang dia bagi adalah 300,000 against dengan harga rumah yang you all beli. Okay. So sum covered untuk MRTT tadi tu berapa ratus? 300,000 juga ke? Ataupun 200,000? Ataupun lagi rendah? So you all kena ambil tahu kenapa dia ambil macam tu. Kalau dia bagi penuh,
is the best. So you all kena pilih bank mana yang boleh offer yang paling penuh. Maksudnya sekarang ni MRTT against dengan financing, benda yang sama. Okey, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat bagi saya agak penting. Okey, poin yang keempat dalam letter offer yang you all kena ambil tahu adalah dia punya rate. Ni benda yang sangat sensitif. Ramai orang nak tengok dia punya rate tu berapa persen. So ada yang nak tengok, okey, saya punya loan ni saya nak rate 3.5%. Saya nak rate ni 4.5%. Saya nak rate rumah saya 4.4%. Tapi benda ni subjektif sebab dia based on credit customer. Okay, so kalau you all punya kredit tu okey, kalau you all punya kredit tu mantap, okey, kalau you all punya kredit tu power, so you all boleh dah dapat apa yang you all nak, 4.4%, 4.5%, 4.6%. Sebab maybe on that time, punya market time, semua bank offer 5% punya rate. Suddenly you all nak minta 4.5, 4.6. Kalau you all punya kredit very strong, memang okey lah, memang you all akan dapat lah 4.6, 4.5. Tapi kalau you all punya kredit pun barai, saya boleh cakap barai lah. Sebab apa? Sometimes ada orang kredit, dia ada sikris hancur, dia ada sitos pun ada saman dan sebagainya. So benda-benda tu dia tak jaga. So memang jangan harap lah you all akan dapat kredit yang, you all akan dapat rate yang paling cantik. Okay? So itu yang poin yang keempat. So poin yang kelima you all kena tahu. Saya share 5 poin je lah. Sebab untuk LO ni kalau saya share semua tak syok lah. Nanti you all pening bila saya share semua banyak sangat benda yang saya nak share. Sebab kita punya topik hari ni adalah proses beli rumah. Okay, so poin yang kelima, lepas daripada rate yang dia offer, you all kena ambil tahu, kalaulah you all nak jual balik rumah ni, ataupun kalaulah you all nak buat full settlement awal, okay, so ada tak penalti? So ini antara 5 poin yang saya nak share berkenaan dengan dalam LO, benda mana yang you all perlu tahulah. Okay, so kalau dapat input, komen sikit apa input yang you all dapat berkenaan dalam LO tadi tu. Okay, so itu dalam LO. So sebenarnya daripada proses beli rumah yang semalam, saya nak sambung pagi ni adalah yang kelima. Yang kelima berkenaan dengan sign LO ataupun the best offer yang mana bank boleh bagi dekat you all. So you all kena pilih the best offer. So macam yang saya share tadi, ada 5 point dalam letter offer yang you all kena tanya. Wajib tanya. Kalau kata jadi sekian-sekian, apa yang akan berlaku? Sebenarnya ada banyak lagi, lebih daripada 5 benda yang you all kena tahu dalam letter offer. So point yang kelima dalam proses beli rumah adalah sign letter offer, the best offer. Okay, so point nombor 6. Point nombor 6, kita pergi kepada benda yang keenam, iaitu lepas daripada letter offer dah sign. Okay, so ini agak berat sikit, tapi saya share secara umum, secara kasar supaya you all boleh faham. Okay, benda yang keenam, benda yang sama. Katakanlah you all beli rumah dengan developer, beli rumah dengan second hand subsale dengan agent, ataupun beli rumah yang ketiga adalah beli rumah lelong. Okay, dia punya konsep semua sama. Basically memang sama. Sebab apa? Yang pertama sekali, lepas you all dah sign letter offer, you all kena sign SPA, perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ni, you all kena faham, bila you dah sign SPA, okay, dalam SPA ni dia ada 2 part. SPA ni melibatkan 2 orang. Okay, SPA ni melibatkan yang pertama adalah si pembeli. Okay, si pembeli, dan yang kedua ialah penjual. So SPA ada 2 pihak yang terlibat, di antara pembeli dengan penjual. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, you all lepas dah sign SPA, you all kena sign loan agreement ataupun facility agreement. So loan agreement atau facility agreement ni di antara buyer, di antara pembeli, okay, pembeli dengan bank. So ini dipanggil facility agreement ataupun loan agreement. So 2 dokumen ni you all kena sign. Dia akan disediakan oleh pihak lawyer. So you all tak payah nak pening-pening lah, sebab bank pun tak sediakan benda lah tu sebenarnya. SPA, loan agreement, facility agreement, semua benda tu disediakan oleh pihak lawyer. So once you dah sign LO, dah sign SPA, dah sign loan agreement ataupun facility agreement, so semua dokumen-dokumen ni tadi akan diambil oleh pihak peguam dan dia akan hantar ke LHDN untuk stamping. Okay, so berita gembiranya, kalau you all beli rumah tahun ni 2018, so kalau anda beli rumah dalam tahun 2018, harga rumah yang you all beli bawah 300,000, okay, bawah 300,000, so ada satu fee yang you all tak kena bayar. You dapat 100% free. Benda tu saja pun dah dekat-dekat 5,000 tau.
Ingat sikit ke 5,000? Banyak tau. So, itu kita panggil Memorandum of Transfer. Pindah hak milik daripada pemilik yang lama kepada pemilik yang baru. Maknanya sekarang daripada nama developer kepada nama you all, ataupun daripada nama penjual kepada nama you all. So, MOT, Memorandum of Transfer pun dah dapat free. Okay. So, dia ada dokumen-dokumen lain yang nak kena stamping. So, benda-benda tu semua akan dikira, akan dinilai oleh pihak LHDN. So, diorang yang akan bagi tahu kepada pihak peguam berapa yang nak kena bayar. So, kalau you all tanya saya pun, saya boleh bagi anggaran sajalah. Okay. Tapi kalau siapa nak tahu, boleh PM lah. InsyaAllah. Okay. So, saya boleh tunjukkan cara-cara. Mungkin nanti saya akan posting dekat saya punya post. Cara pengiraan Memorandum of Transfer. Yalah, nanti dia tanya pula, kalau saya beli rumah 350,000, berapa nak kena bayar? Sebab tadi kata 300,000 dah free. 50,000 tu kena bayar tak? Yes, sebenarnya 50,000 je yang kena bayar. Lagi 300,000 tu dah free. Tapi dengan syarat, rumah yang you all beli tu adalah pemilikan hartanah pertama, bukanlah pembelian rumah pertama. You all kena faham, sekali lagi saya ulang. Pemilikan hartanah pertama, bukan pembelian rumah pertama. Sebab berbeza pemilikan hartanah pertama dengan pembelian rumah pertama, dua perkara yang berbeza. Okey, sebab apa? Contoh, sekarang saya ambil contoh. Katakanlah you all punya tok, nenek, tok wan, ayah, mak pernah transfer apa-apa hartanah kepada nama you all, dan pada waktu tu you all dah ada satu hartanah. Okey, and then lepas 2-3 tahun baru you all beli rumah. Maknanya, bila you all beli rumah pada waktu itu, memang betul lah pembelian rumah pertama. Tapi you bukanlah pemilikan hartanah pertama. Sebab apa? You dah pernah memiliki hartanah sebelum ni. Walaupun you tak pernah keluarkan modal pun you dapat hartanah tu. Sebabkan wasiat ataupun sebabkan hibah. You dapat hartanah tu. Secara tak langsung, Memorandum of Transfer tadi tu dah terbatal. So, you dah tak dapat. Okay? So, sebelum tu you check dulu. Sama ada nama you dah ada nama hartanah ke belum. Okay, tapi tak adalah. Itu tak ada isu yang besar sangat lah. Okay, so at least kalau you all semua dah standby dengan deposit dan sebagainya, bagi saya tak ada masalah benda tu untuk bayar legal fee. Okay, so lepas daripada semua agreement tadi dihantar kepada LHDN untuk stamping dan sebagainya, pihak bank, pihak lawyer tadi tu, yang mana kita lantik lawyer tadi tu, so dia akan bekerja untuk pembeli ataupun untuk kita. Okay, so apa yang dia akan buat selain daripada semua agreement yang dia buat tu, dia akan tengok kepada title rumah yang kita beli sama ada sekatan ataupun tak. So, sekiranya ada sekatan, dia kena minta bagi pihak kita, on behalf kita, untuk pelepasan sekatan. Ataupun kita panggil MB consent lah benda tu. Menteri Besar, sekatan Menteri Besar. So, maknanya dia kena minta dengan pihak Menteri Besar untuk buat pindah hak milik daripada nama A kepada nama B. Okay. So, benda tu pun selalunya ambil masa. Bukanlah masuk hari Isnin, keluar hari Rabu. Bukan Selalunya masuk minggu pertama, minggu keempat pun belum tentu keluar lagi. So benda tu agak lama untuk masa yang diambil. Okay, so bila benda tu semua dah settle, biasanya pihak peguam pun antara benda yang dia kena buat adalah dia kena minta berapa lagi baki hutang loan lama. Katakanlah saya ambil contoh kes second hand, rumah subsale. So maknanya sekarang ni untuk dapatkan baki hutang tu, mestilah rumah owner yang lama ada buat loan. So bila dia buat loan, maknanya sekarang dia nak kena settlekan hutang dia yang lama. So bila nak settlekan hutang dia yang lama, so pihak peguam on behalf kita akan minta kepada bank yang lama untuk dapatkan berapa lagi baki hutang dia. So once dia dah dapat baki hutang, barulah pihak peguam tadi tu akan hantar surat balik kepada bank mana yang kita buat loan. Katakanlah kita buat loan dengan bank A, and then katakanlah owner lama tu dia buat loan dengan bank B. So bila dia dah minta penyata baki hutang daripada bank B, dah dapat, and then barulah dia dalam masa yang sama pun dia dah dapat balik dokumen-dokumen yang dihantar stamping kepada LHDN. So once semua dah patah balik, baru dia boleh hantar semua dokumen tu kepada bank A, di mana bank yang you all buat lah loan. Okay, so bila dah hantar balik kepada bank A tengok semua tak ada masalah, barulah bank A boleh keluarkan duit untuk settlekan hutang dekat bank B. Maksudnya bank peminjam yang lama lah. Okay, so once dah settle hutang tu, dia ada step yang seterusnya, iaitu nak kena minta grant. Okay, so faham ke faham sekarang ni? Sebab nampak macam susah, nampak macam kritikal. Tapi at least kalau you all follow saya punya apa yang saya bagi tahu, saya dah buat flow chart sebenarnya. So bila kalau you all follow semua benda tu, insyaAllah you akan nampak. Okay, so once lawyer dah settlekan loan yang lama, so dia akan minta
original title daripada bank B. Maksudnya sekarang ni kita nak buat proses discharge. Okey, discharge ni maksudnya pelepasan gadaian. So sebab apa? Owner yang lama dia ada hutang dengan bank B. Jadi kita cakap lawyer tadi tu dah beritahu kepada bank B, saya dah settlekan baki pinjaman loan dekat bank B untuk nama sekian-sekian. So sekarang ni saya nak original title untuk kita buat proses discharge. Bila you dah dapat original title, kita buat proses discharge, and then barulah kita boleh charge balik. Maksudnya pajak balik atas nama you all. Okey, atas nama you all, charge untuk bank A. Okey, once you dah charge pada bank A, lepas tu dah dapat original title yang tadi tu, yang dah ada nama you A bin B, okey. Dan maksudnya sekarang ni bank dah nama pajak atas nama bank A. So pada waktu tu dia boleh hantar, pihak peguam akan hantar kepada pihak bank A bagi tahu okey, nama semua dah settle, kita dah tukar nama, pelepasan gadaian dah buat, sekatan nama dah settle, transfer dah settle, semua everything dah settle, original title dah dapat. Original title tadi tu dia bagi balik pada bank A. So bank A pun tengok puas hati, barulah bank A akan bayar sebaki hutang kepada bank B, maksudnya kepada tuan rumah tadi. So pada waktu tu tuan rumah pun dah dapat duit. So biasanya bila tuan rumah pun dah dapat duit, nama you all pun dah ada dalam keran, pada waktu itulah baru you all dapat kunci. Okay, so once you dah dapat kunci, apa lagi? Boleh pindah. Okay, so once you dah boleh pindah, you boleh lah nak renovate ke, you nak hias rumah ke, apa yang you all nak buat dengan rumah tu boleh buat lah. Okay, so sebelum benda ni, kita nak beli rumah, kita dah tahu proses beli rumah, tapi saya nak tahu sama ada you all semua ni dah ready ke ready dengan deposit untuk beli rumah. Okay, so sekarang ni saya ambil contoh. Kalaulah you nak beli rumah harga 200,000, sebenarnya berapa yang you all perlukan? Sebab apa? Harga rumah 200,000, jumlah amount yang you all perlukan adalah at least deposit 10%, 20,000. Okay lah, you cakap tak apalah, maybe ada loan 100%. So you nak try apply loan 100%. You rasa loan 100% tu confirm lulus ke? Satu. Okay, tu nombor satu. Nombor dua, you rasa dengan loan 100% tadi tu, you langsung tak perlu keluarkan modal kan? Okay, so you kena faham. Sebab apa? Selain daripada deposit 10%, you all juga kena keluarkan modal untuk kos peguam, kos penilai, kos tukar nama. Banyak lagi benda-benda kos lain yang you all kena keluarkan. Okay. So sekarang ni you dah ready ke? Betul-betul ke dah sedia deposit? At least kalau harga rumah 200,000, you all kena sediakan at least 15%. Maksudnya 15% daripada harga rumah. Kurang-kurang pun dalam 30,000. You all faham tak? Sebab sekarang ni kita nak sediakan deposit tu 30,000 bukan benda yang senang tau. Sebab apa? Okay, tak apalah, you cakap loan 100% satu. Nombor dua, you cakap EPF saya ada, EPF account 2 saya ada. Berapa banyak EPF account 2 you all? You dah tengok EPF account 2 tu ada berapa banyak yang boleh dikeluarkan? Saya ambil contoh lah, katalah dalam EPF account 2 you all tu ada dalam 15,000. Okay, and then you beli rumah harga 200,000. So you all nak keluarkan semua EPF tu. Bila you all masuk rumah, mesti you nak renovate, mesti you nak tambah perabot, mesti you nak cat lain, you nak tambah grill, you nak tambah electricity, you nak buat wiring lain, nak tukar lampu, tukar kipas. Habis tu nanti duit tu nak datang daripada mana pula? You all nak buat personal loan pula. Nampak? Kalau you all buat personal loan pada waktu tu, you dah ada satu housing loan yang dah kena commit sebulan hampir 1,000 ke 1,200. And then pada waktu yang sama juga, you all nak buat satu lagi personal loan yang nak kena commit lebih kurang dalam 400 ke 500 sebulan. You rasa terbeban ke terbeban? Why not kalau you all semua sediakan dana untuk deposit tu pada waktu sekarang? Yes, sekarang. Sebab apa? Bila you dah buat satu plan untuk kumpul deposit, at least daripada deposit yang you all kumpulkan tu, daripada plan yang you all buat tu, you dah kumpul daripada sekarang. So maknanya bila you nak beli rumah, you dah tak perlu nak cari sana cari sini, you nak buat tu nak buat ni, you nak simpan deposit, you nak keluar EPF semua. Okay, so apa yang saya nak tekankan kat sini, you ada dua cara untuk kumpul deposit. Yang pertama, kalau you boleh commit sebulan selama RM300, you simpan RM300 tiap-tiap bulan. Okay, you simpan RM300 tiap-tiap bulan selama 5 tahun. Berapa you akan dapat? You cuba kira. Okay, so tapi kalau you nak tunggu, you rasa macam lambat 5 tahun tu,
So saya cadangkan yang kedua, tapi saya takut nanti kalau you all simpan RM300 sebulan, apa yang terjadi? Lepas tahun pertama, you rasa macam duit tu tak banyak lah, sikit je lah, baru 3,600. Okay, sikit kan. Lepas tu tahun kedua pun you rasa you simpan lagi, dan you rasa benda yang sama juga, sikit lah, baru 6,600, baru 7,200 kan. Okay, so you rasa masih sikit lagi. So tahun ketiga you rasa macam lambat sangat duit tu nak beranak, duit tu nak cepat naik, you pun ambil, pergi Rindu Rotek lah, pergi jalan-jalan, travelling, lancong dan sebagainya, beli kamera lah, handphone lah, keluar iPhone X lah, habis duit tu, dah tak jadi beli rumah. Okay, so why not kalau you all buat satu force saving, saya panggil ni adalah force saving, dengan modal yang sama, RM300 juga, you all buat ASB financing sebanyak RM50,000. So daripada situ, RM50,000 dengan komitmen sebulan lebih kurang dalam RM270 ataupun RM280 sebulan selama 5 tahun, at least you all akan dapat balik sebanyak RM25,000. Siapa nak tahu game plan tu? Okay, so siapa nak tahu, komen nak tahu. So siapa nak tahu, komen nak tahu. So saya akan share nanti, so supaya semua orang boleh dapat manfaat, supaya semua orang boleh dapat ilmu macam mana kita nak kumpul deposit dalam tempoh yang cepat dan juga tanpa rasa terbeban. Sebab kita tak akan tengok duit tu, sikit je lah. Okay, so sampai itu dulu. InsyaAllah saya dah cuba habiskan saya punya janji, iaitu proses beli rumah daripada poin nombor 1 sampailah poin nombor 6 yang saya kongsikan. So dekat poin nombor 6 ni agak berat sikit, sebab dia isu kan, cerita dia lebih kepada daripada sign LO sampailah tukar nama, sampailah dapat kunci. Okay, so siapa yang nak tahu berkenaan, siapa yang nak kumpul deposit dengan lebih cepat dan lebih pantas, komen nak tahu dekat situ, saya akan share dengan you all semua, insyaAllah. Okay, so sampai sini dulu. Sikit kita berjumpa lagi pada besok hari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.